Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan yang bertanya, takat mana makmum boleh dikira? Takat mana makmum boleh dikira dapat takbiratul ula bersama dengan imam? Ataupun takat mana makmum boleh dikira dapat takbiratul ihram bersama dengan imam? Takbiratul ula ataupun takbiratul ihram perkara yang sama bersama dengan imam. Wallahu taala alam, soalan ini mungkin memaksudkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, yang mana baginda pernah bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, dan hadis ini telah dinilai sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Yang bermaksud sesiapa yang menunaikan salat kerana Allah, ikhlas dia menunaikan salat selama 40 hari secara berjamaah, dan dia mendapati takbiratul ula atau takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dicatatkan untuk dia dua pembebasan. Pembebasan pertama iaitulah bebas dari neraka, dan pembebasan yang kedua adalah bebas dari sifat nifaq ataupun sifat munafik. Ini hadis yang dinyatakan. Dan kebanyakan para ulama, setakat semakan saya, para ulama menyatakan untuk mendapat kelebihan ini hendaklah dia memperolehi salat berjamaah, memperolehi takbir pertama, salat berjamaah bersama dengan imam selama 40 hari berturut-turut. Berturut-turut. Namun soalan tanya, takat mana kita dikira mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam? Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan dapat takbir bersama dengan imam ini merujuk kepada kita mendapat salat sempurna bersama dengan imam. Kita mendapat salat sempurna bersama dengan imam berjamaah. Maknanya paling lewat dia sempat rukuk bersama dengan imam. Dia sempat rukuk bersama dengan imam, menjadikan dia mendapat rakaat tersebut, dan dia mendapat salat tersebut secara sempurna bersama dengan imam. Itu antara pandangan para ulama. Yang kedua, yang setakat yang saya ingat, pandangan ada ulama yang mengatakan seseorang dikira mendapat takbiratul ihram bersama imam apabila dia sempat masuk ke dalam salat sebelum imam membaca al-Fatihah, sebelum imam masuk rukun yang berikutnya. Dan kita semua tahu rukun salat berdiri, niat, ada niat, kemudian takbiratul ihram. Selepas takbiratul ihram, rukun yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Maka sebahagian ulama mengatakan selagi imam tidak masuk rukun yang berikutnya, iaitu membaca Al-Fatihah, kita sempat takbir sebelum imam baca Al-Fatihah, maka kita dikira takbir serentak bersama dengan imam. Antara yang saya ingat yang menyebut perkara ini iaitulah Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti rahimahullah. Saya tak ingat dia sebut di dalam kuliah sama ada ketika dia mensyarahkan Sunan Tirmizi ataupun ketika dia mensyarahkan kitab Zadul Mustaqni', syarah kepada kitab ataupun salah satu daripada kitab mazhab Hambali. Dan saya dengar sendiri dia menyatakan, dia timbulkan persoalan, kalau itu pandangannya, seseorang dikira mendapat takbir bersama dengan imam selagi imam tidak membaca Al-Fatihah. Dia buat persoalan, bagaimana jika salat itu salat yang sir, imam membaca bacaan yang perlahan seperti salat zuhur dan asar. Kata dia dikira berdasarkan kebiasaan imam. Jika imam tu kita kenal dia membaca doa iftitah yang panjang, maka pada kadar panjang itu kita masuk takbir, kita dikira dapat. Jika kita terlebih daripada kadar pada kebiasaan imam, kadar imam membaca Al-Fatihah, doa iftitah, maka kita terlepas daripada tidak berlaku turutan lagi untuk mendapat ganjaran dua pembebasan tersebut. Itu antara pandangan yang disebut oleh Syekh Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syanqiti. Ada pandangan yang ketiga seingat saya, iaitulah pandangan yang mengatakan selagi dia sempat ketika imam takbir,
dia berada bersama dengan imam. Dia dengar, dia berada bersama dengan imam. Barangkali ketika imam memulakan takbiratul ihram, dia berada di saf yang belakang, dia baru bergerak untuk masuk ke dalam saf. Maka orang yang seperti ini dikira sebagai mendapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu tiga pandangan para ulama. Ketiga-tiga pandangan ini adalah ijtihad. Ketiga-tiga pandangan ini adalah ijtihad, adalah pandangan para ulama, hasil kesimpulan yang mereka perolehi berdasarkan fakta-fakta agama yang mereka kuasai, sama ada daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi, ada daripada asas-asas syariat, apa kaedah-kaedah yang mereka kuasai. Itu semua adalah pandangan. Yang penting untuk memperolehi kelebihan tu, kita berusaha untuk dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Maksudnya ketika dilaungkan iqamat, kita telah berada di dalam masjid, ataupun sebelum imam mengangkat takbiratul ihram, kita telah bersedia di dalam masjid, maka itulah yang terbaik sekali bagi kita keluar daripada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Wallah.